إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirrah radhiyallahu anhu. Rubbama waradatiz zulam 'alaika liyu'arrifaka qadra ma mannallahu bihi 'alaik. Ini cara Allah Subhanahu wa taala memberi kesedaran kepada hamba dia, supaya dia mengingati nikmat yang telah diberi dari, supaya dia jangan lupa. Ada kalanya kemungkinan kegelapan, iaitulah dosa, maksiat, syahwat, kemungkaran tu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah Ta'ala padamu. Rubbama waradatiz zulam, ada kalanya datangnya kegelapan atas engkau, supaya memberi peringatan akan kadar kurniaan nikmat yang besar Allah Ta'ala pada kita. Ulasan dia, sebelum mendapat taufik hidayah seorang hamba dalam berbagai kegelapan, ya, semayang tidak, puasa tidak, musuh masjid langsung tak kenal, kan, dia kerja makan minum, kerja makan minum macam dalam kandang sama taraf dia tu, ya. Tiba-tiba kasih sayang Tuhan beri dia hidayah, Tuhan buka pintu hati dia, maka dapatlah dia cahaya iman, cahaya Islam, cahaya hidayat dan sebagainya, sehingga berbuat segala macam perbuatan kejahatan. Apa jahat dia tak buat, ya, kejahatan itu, kejahatan ni macam-macam. Tetapi setelah mendapat taufik hidayah, ia hidup dalam alam cahaya. Dulu dalam zulmah kegelapan. Nur ialah cahaya, kegelapan maksiat, mungkar, lalai, itu semua maksiat dipanggil gelap. Ada pun dapat iman, Islam, amal soleh, itu dipanggil cahaya, ya. Sehingga dengan demikian dapat merasakan bagaimana nikmat rahmatnya, ya, iman, hidayah, padahal ia telah lama berkecimpung dalam lumpur, ya, kegelapan syahwat nafsunya, dosanya, kejahatannya. Ya, sebab ada kalanya nilai sesuatu itu tidak dapat dirasai kecuali bila dia merasai lawan dia. Sihat ni kan kita kadang-kadang tak berasa nikmat besar, tapi bila kepala dia tergantung kat hospital macam kepala dia kena skru, kaki dah tergantung, kan, perut dah kena lapar, baru dia rasa besar nikmat Tuhan. Ya, bila dia nak tarik nafas dia tak boleh, awal dia rasa besar nikmat jantung Tuhan beri, kan. Sebaik dia tak padam ya, jalan dah terketau-ketau, kan. Dulu jalan bukan hebat, sekarang semua dah Tuhan dah tarik, kaki dah tarik, mata nikmat, mata dah gabun, telinga dah sebu, kan. Baru dia rasa besar nikmat sihat. Lepas tu Allah tarik tu kadang-kadang supaya memberi keinsafan kepada kita. Lepas tu bagi kita elok sebulan sekali kurang-kurang kita pergi hospital round, ya, tertuak tu tengok, Masya Allah, beribu macam jenis penyakit ada, tengok kat tubuh badan dia tak ada benda tu, besarnya kurnia tu, baru dah dia dapat nikmat. Kalau tidak dia lalai, dia ingat macam sihat tu dia punya ya, soalan sihat, bila tuan gentap sekali baru dia terperanjat dan habis. Kemudian kesihatan itu bagaikan mahkota di atas kepala. Tiap orang yang sihat, tidak ada yang melihat kecuali orang sakit. Orang sakit di hospital, dia tengok orang tu berjalan pun dapat nikmat dia, tapi bila dia dapat, bila dia kena sakit, masa tak kena sakit tu dia tak perasan. Dia ingat tu macam dia sihat, tak sakit-sakit, macam dia hidup tak mati-mati, kan. Jadi bila kena tu, itu sebenarnya muzakirat. Tuhan memberikan tazkirah, peringatan kepada dia dalam berbagai-bagai keadaan. Sebab kadang dia berpusing tu, adal man'u ainul ata',
Ada kena bala tu merupakan nikmat. Sebab masa dia dapat nikmat, dia tak kenal Tuhan. Masa dia dapat nikmat, suruh masjid dia tak kenal, sujud tikar semayang dia tak kenal. Tapi dah kena bala dia, baru dia sujud. Bermakna zahir nampak bala, tapi hakikat tu nikmat besar dia buat. Dia dapat nikmat lebih besar daripada kontak dia dengan Tuhan berlaku. Kalau tidak, kontak dengan Tuhan dia padam, gelap terus. Itu bahaya. Kalau saat tu Allah Ta'ala terik nyawa dia, berat dia. Ya, dalam keadaan dia terkejut. Itu yang dia melaung, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah sampai panjangkan sikit lagi umur. Kami nak buat amal salih, nak beramal macam-macam dah. Maka itu semua dawaan-dawaan yang tak dilayan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat lain Tuhan jawab, la ruddu la adu ila manuhu anhu. Ni muka ni kalau aku ulang balik ke dunia, dia ulang balik perangai. Itu maknanya. Ya. Jadi Allah Ta'ala beri itu, zahirnya adalah sakit, hakikat adalah nikmat. Ya. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi dia beri kita benda sakit sihat. Itu nikmat sebenarnya. Macam seorang sahabat kita. Seorang sahabat kita ni sahabat karib, cukup baik dengan kita. Dia pakar jantung, dia pakar bedah. Tiba-tiba dia belah perut kita macam. Kita kena penyakit jantung, kena buat operate, bypass. Dia tukang buat, dia memang pakar betul. Tiba-tiba dia nak buat, kita sampai hati kau. Kan? Boleh tu. Ya, kau baik dengan aku sampai hati, kau nak belah perut aku. Alhamdulillah kata kau pergi balik je lah. Kan? Nampak zahir dia belah, tapi sebenarnya dia belah tu ialah dia kasihan kepada kita. Nak beri eja dalam tu, jantung dah 3 line tersumbat. Kalau tak buat tu kan jawab dia tengah-ngah lah mulut dia. Ya, jadi maknanya apa? Dia buat zahirnya sakit, ya, tapi hakikat adalah kasih sayang dia. Betul Allah Ta'ala lebih lagi. Zahir dia beri, kita beri ujian satu-satu, sebenar tu itu kasih sayang dia. Ya, sebab nikmat sebenar bukan di sini. Nikmat sebenar adalah di sana. Ya, atas dunia ni sementara hidup, dan manusia atas dunia ni macam orang tidur, anan nyam. Ya, bila dia sadar besok dia mati, baru dia sadar, Masya Allah, ya, ada besar kehidupan besar di sana besok. Itu maksud dia. Bila dipaham sini, maka dia tahulah, dia menilai bahawasanya apa yang berlaku pada dia tadi minal masaib, hakikat dia ada ni'am, adalah nikmat daripada Allah SWT. Ya. Kalau dipandang zahir tersakit dan dipandang pun itu bala, itu orang tu memandang mengukur ukuran nafsu. Nafsu dia tak ada nak, nafsu dia nak sihat, senang, perut kenyang, tidur nyenyak. Itu nafsu pun, dan kita tak nak ukuran nafsu. Ukuran nafsu ni orang tak cerdik, orang yang telah dibodohkan nafsu. Kita nak ukuran hidayah, iman, itu yang tinggi. Habis tu, mana terkadang datang benda-benda macam ni supaya apa? Mengenalkan kita akan nikmat Tuhan yang besar kepada kita. Kemudian man lam ya'rif an-ni'am biwijdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga, tak menilai nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia mengetahui harga besar nikmat tu, ya, setelah tiada ada. Bila Tuhan terik kesihatan, baru dia rasa nikmat sihat tu besar, dan itulah seterusnya nikmat yang lain. Tu. Kemudian Siri As-Saqati, seorang daripada wali besar, ya, dia barakah, dia kata siapa yang tidak menghargai nikmat, ya, nikmat yang Tuhan beri, tiap-tiap nafas ni kita boleh bernafas, nikmat besar, dan maka syukur kalian dengan iringkan tiap-tiap nafas tu naik dengan zikir Allah, 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 sentiasa jalan, jangan putus. Ya, sebab Tuhan tak pernah putuskan daripada sejak kita dalam perut ibu. 120 hari dia tiupkan roh. Sejak lepas tu sampai sekarang, jantung pun nak berhenti, dan mana ada, dia tak ada rehat sikit pun. Kalau dia kata dia rehat setengah jam lah, jawab dia ambil kapan jawab. Di jalan kereta Jepun, kita Mak Salih pun meletup tuan-tuan kalau tak berhenti. Dia tak pernah berhenti ni, bayang dia berjalan pam, dia pam dah, siang malam dia pam, tak pernah berhenti. Kalau dia berhenti habis kita. Itu satu, belum lagi buah pinggang kata, buah itu Masya Allah. Kita perhati balik, Tuhan kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tusa. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat dalam bentuk etak dibagi satu, nikmat dalam bentuk almanak dia blok, musibah, masaib, macam-macam. Kan kita lalu jalan raya tu 1000 musibah boleh berlaku kan. Ya, kita kata kita pemandu cermat kan, trailer babas kan, mengosok kita bawah dia kan. Jadi macam-macam hal boleh berlaku. Maka keselamatan tu hakikatnya apa? Tuhan yang berikan perlindungan dan sebagainya, besar nikmat. Dan benda ni perlu dimuhasabah. Ya, terutama waktu yang cepat boleh menyuntik kalbi kita. Waktu malam kita perhati satu-satu.
Nikmat dalam bentuk dia beri, nikmat dalam bentuk dia disisirkan kita musibah dan bahaya. Ya, baru kita nampak. Bila nampak tu, jiwa kita akan pergi dekat. Ya, dia akan timbul perasaan apa? Syukur, perasaan kasih dia akan datang. Sebab jubilatil insan yuhibbu ila man asna ilaih. Diperangaikan manusia ni dia akan kasih orang yang banyak memberi bantuan kepada dia. Maka kita setiap saat semua penuh dengan bantuan daripada sebab tu kena niat, beradik fikir balik baru nampak, oh besar kasih sayang Allah Ta'ala, besarnya nikmat kurniaan yang tidak terhingga. Situ hati kita akan mula rapat. Ya, nak rapatkan dia kita kena banyak fikir nikmat-nikmat. Dalam hadis Rasulullah menyatakan apa? Iza nazara ahadukum ila man fudila alaihi fil halqi wal mali falyanzur ila man huwa asfala min. Iza nazara ahadukum ila man fudila fil halqi wal mal. Bila kau tengok seorang tadi lebih pada kamu, segi hartanya, segi rupa parasnya dan sebagainya, maka naklah kamu pandang orang lebih bawah pada kamu. Kita ada kereta, pandang orang ada motor. Kita ada motor, pandang ada orang pakai basikal. Kita pakai basikal, pandang ada orang jalan kaki. Kalau kita jalan kaki, ada orang makan bersuap pada dia. Baru kita nampak besar nikmat Tuhan. Dia pandang ke bawah, baru kita nampak nikmat kita dah dapat besar. Kalau dia pandang ke depan, jawab dia, aku gaji baru dapat 10,000, aku nak kerja 60,000. Jawab dia habis hanyut tu. Langsung dia tak kenal, ya, dan tak tahu matlamat hidup dia apa. Dia akan jadi khayal, hanyut. Ya. Jadi pandang orang bawah kita. Bila pandang bawah, Masya Allah, kita akan terhasil, kita jadi golongan orang yang bersyukur kepada Al-Mun'im, pengurnia nikmat, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat, maka ia akan mengetahui harga tu bila nikmat tu bila tiada. Bila Tuhan tarik, baru dia terasa. Itulah maknanya, kadang-kadang penarikan nikmat zahir tu merupakan nikmat besar dia dapat. Mana Tuhan beri dia satu lagi nikmat dan batin, nikmat kesedaran, keinsafan dan pendekatan diri dia kepada Ta'ala. Dan siri asal kata apabila dia kata siapa tiada menghargai nikmat, maka akan dicabut. Nikmat itu dalam keadaan dia tidak mengetahui. Tuhan sentap dalam keadaan dia la yash'urun, dia tak perasan. Ya. Jadi pengikat nikmat apa? Penambat nikmat yang ada itu kita tambat ikat dengan apa? Bisyukrilah, dengan syukur. La in syakartum la azidan. Kamu syukur, maka aku tambah. Mana ziyadah tambahan nikmat tu ada dalam syukur. Apa makna syukur? Tasarruf ma an'amallahu ila ta'ati. Mengguna pakai segala kurnia Tuhan menuju kepada mentaati perintah dia. Jadi mata jangan guna melihat benda maksiat. Telinga jangan pergi dengar benda yang dilarang. Mulut jangan bercakap benda yang tak diizin. Dan seterusnya tujuh anggota kita jaga daripada kekotoran yang melongkang daripada maksiat dan mungkar. Itu zahir. Yang batin tu juga lah, kawal. Jangan bagi kotor dia daripada riak, ujub, semua takabur, ego, beratur-ratur penyakit tu kita bersihkan. Itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Bukan syukur dengan lisan, alhamdulillah, tu sikit now. Kan dia kali bawa alhamdulillah, lepas tu tak ada senyap. Zikir tak ada, apa tak ada. Dan ya, itu setengah. Syukur bil lisan, kita ucapkan lapas-lapas menunjuk syukur. Syukur bil arkan, mana kita kawal segala anggota kita yang merupakan pinjaman dari Allah yang akan disoal yaumil mahsyar itu. Itu syukur. Dan syukur pada masa bil qalbi, bahawa tidak ada dalam kalbi kita melainkan dia. Sentiasa kita memandang kurnia dia dan kita pandang kebesaran dan keagungan dia. Ya, itu dia antara tiga bentuk syukur: qalbi, lisan dan arkan ataupun jawarih, anggota luar itu. Bahawa dia jadi hamba yang syukur, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia akan dapat tambahan-tambahan dari Tuhan. Kemudian Al-Fudhil bin Iyad berkata, tetapkanlah mensyukuri nikmat, sebab jarang sekali nikmat yang telah hilang akan datang kembali. Ya, dia dah beriman, lepas tu dia buat rosak, dia nak balik-balik tu payah. Itu kita nikmat yang lain. Sebab tu sementara telah beri, jaga baik-baik, kawal biar dia makin hebat, makin cantik, makin subur. Ya. Sesungguhnya yang sangat mengetahui nikmat air itu hanyalah orang yang benar-benar haus. Ya, dia benar-benar haus tu dapat air, Masya Allah. Harun Ar-Rasyid dia pernah dengan pengiring-pengiring dia pergi melakukan satu apa? Penggambaraan di belantara.
Tiba-tiba dia keputusan air 3 hari tuan. Dia sebagai raja, tiba-tiba terputus air. Dia punya pengawal cari-cari, jam tak ada, padang pasir tuan. Dah terbaring dah, tak boleh jalan. Kira-kira adat dia mungkin 1 hari mungkin mati tuan. Dah teruk sangat tu, terbaring. Tiba-tiba Allah tunjukkan kuasa besar dia, datang seorang waliullah. Ya. Seorang wali kata, alakah haja ya Amirul Mukminin, ada hajat ke ya Amirul Mukminin? Dia kata itin syai'an minal ma', kau bagilah aku air. Aku dah tak tahan macam nak terbakar, dah tekak macam nak mati kata dah. Yang kau bagi aku air, apa kau nak aku bagi. Dia kata apa kau nak kata. Dia kata saya nak satu kata. Apa dia? Aku bagi kata, kau nak bagi aku air tak apa. Saya nak kerajaan tuan bagi kat saya tanpa pilihan raya. Kan? Apa dia kata? Ambil lah, tengok tuan. Besar tak nikmat air. Dia kata ambil lah. Kata kau tak apa air kau mati, habis semua hilang. Tak nak, tak apa. Ambil lah, kau nak raja kerajaan aku, ambil lah. Air bawa aku air. Tengok. Akhirnya wali tu berdoa, dia hentak dengan tumit dia, pum, pacak air keluar, bum. Dan minumlah dia. Minum dia pun jalan ni. Mana kerajaan kau, aku tukar dengan air. Tu besar tak besar tuan dia tak ada air tu pun, dia perasan air tu besar. Tapi bila dia berkubang air, apa tak rasa pun. Ubang dia bazir air pun ada. Ya. Tu buat tuan guru saya kalau ambil semayang ni kan, kalau kita ambil pakai paip, kita buka, kita basuh muka kan, kita tak padam tu, memekik dia marah. Innal mubazina kanu ikhwana syaitan. Membazir tu kawan syaitan kata. Engkau basuh muka, paip kau tak buka, dia pergi tu, dia buat pergi lain pergi tu. Baru dapat kena was-was pula, kami sental, ya air pergi. Ya, kita basuh je muka, kalau paip tutup dulu. Baru kita kata kan. Dia buka, basuh balik, tutup, baru kita kata kan. Itu dia panggil. Ini tak, dia pakai sikit. Yang dia buka tu air, orang beri. Kalau air kolam lain kan, air kolam dia tak pergi kepada. Ada makna tuan guru dia tengok je kelakuan budak-budak, kata kelap silap jaga, dan kuliah dia bantai. Ya, mubazir, nikmat dah tak ada air pun sedar. Tengok dengan apa dia tukar kerajaan tuan ni. Bukan dengan harta, kerajaan ambil lah dia tu. Besarnya nikmat air dia. Itu satu. Lepas tu ulama-ulama sufi, kalau tuan-tuan nak tengok ya, cara dia, ulama kata kalau dia minum air dia tidak mendongak tuan-tuan. Dia kalau minum air tu dia minum gitu je. Dia tak sampai angkat begitu. Macam mari gusi apa? Stongkol. Dia angkat tu tak. Dia minum tunduk. Sebab apa? Hayaan minum. Sebab banyak bangkitan air dalam Al-Quran. Jadi malu dengan Allah. Dia minum pun tunduk. Banyak kita perhatikan. Syekh-syekh mana syekh terkat dia tak. Dia kalau minum dia tunduk. Dia tak angkat kepala dia. Sebab dia malu dengan Allah Ta'ala. Nikmat air itu besar. Itu satu contoh. Dan itulah nikmat-nikmat yang lain. Jadi pengikat nikmat kita syukur. Syukur dengan benar-benar zahir dan batin dia. Betul ke nikmat Islam yang kita dapat? Iaitu syukur besar nikmat. InsyaAllah ada pertambahan. Iman tu makin meningkat. Makrifat yang makin tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi man lam ya'rifil ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudil fuqdaniha. Siapa yang tidak mengenali, tak menghargai nikmat ketika ada nikmat, maka tuan kenalkan dia harga nikmat dengan tuan terik balik. Ya. Sihat dia tak reti syukur nikmat sihat. Tuan terik sihat, sakit baru dia nampak. Dan begitulah nikmat yang lain maknanya. Kerana siri as-sakati berkata, siapa yang tidak menghargai nikmat, maka dia akan dicabut nikmat itu daripada keadaan dia tidak mengetahui. Dan nikmat sebenarnya la yatimmun ni'am illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan dia memandang kepada Tuhan pemberi nikmat. Ya, dia kenal siapa pemberi nikmat, itulah sebenarnya mensyukuri yang paling besar. Udana Fudil bin Iyad berkata, tetaplah mensyukuri nikmat, sebab jarang sekali nikmat kalau dia hilang dia kembali balik. Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seorang melihat pada orang yang lebih daripadanya kekayaan, tu sihatnya, maka hendaklah dia melihat pada orang yang menderita daripadanya. Tuhan Rasulullah SAW sangat kasih ya kepada golongan fuqara wal masakin. Rasulullah suka. Dia sangat suka ziarah dan berapat dengan golongan fuqara wal masakin. Sebab kita berkawan dengan fuqara wal masakin, hati kita lebih banyak bersyukur. Kan? Kita tengok dia ada kadang kenderaan pun tak ada yang kaki. Kita datang dah ada, banyak kita nampak nikmat Tuhan terlampau banyak. Tapi kalau kita kawan yang atas lagi, tak cukup ya. Dan ya, dia tak cukup. Ya, akhirnya dia mati dengan keadaan tak cukup. Itu dia panggil faqrul hadir. Laisa al-ghina an kasatil arad walakin ghina qalb. Bukanlah kaya tu kaya banyak atau benda dah. Kaya sebenarnya kaya
Sebab tu orang kalau kaya hati dia tak kaya, makna dia tamak, dipanggil al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kalbi dia walaupun dia jutawan. Mana sentiasa tak cukup, fakir tu. Nak dihantui oleh sifat tamak. Ya, sifat tamak habis dia tekan hilang penilaian dia. Tamak kalau dia ada je ingat habis, dia tak kira lah. Dosa pahala habis dia sapu, tu bahaya. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang di bawah, ya. Dan jangan melihat pada orang yang di atas. Kalau lihat orang di atas, habis. Saya pada dulu masa meniaga-meniaga dari seling kan, geng-geng dulu, punya buat pasal kan. Dia dapat kawan income apa pun sebulan 20 ribu. Oh, ni kerja 30, yang 30 kerja 40. Dah semua masuk tanah tu. Ya. Dia kaedah di Quran kata, bila kita ada semangat mengumpul je, nak banyak, jawab dia memang dia lalai. Ya, ayat surah kita bacakan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alha mana melalaikan kamu, at-takasur, perasaan nak banyak, tak cukup, sampai bila dia tak hatta zurtumul maqabir, sehingga tersumbat dalam liang lahat itu. Baru dia terperanjat, Allah abidah yang aku kumpul. Tak ada dah. Ya, dia kejar, tertinggal benda yang nak dibawa. Dia kejar benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Wah, ni ahmak, orang yang paling, kalau panggil apa, bodoh, orang yang tak cerdik. Dia kumpul benda yang nak ditinggal, ya, kemudian tertinggal benda yang nak dibawa. Ini bahaya. Betul, apa yang ada pada kita simpan ke sana. Kita buat wakaf ke, kita buat apa ke, hajat dan sebagainya, simpan ke sana. Biasa kita dapat. Ya, ini kadang-kadang sedih. Dalam kehidupan kita apa, 3 perkara yang besar. Pertama apa? Akal. Yang kedua apa? Masa. Kemudian tenaga. 3 benda yang kita guna besar dalam kehidupan kita. Tiga benda ni dia curah habis dalam mengumpul, membanyakkan akan benda yang nak ditinggal. Siang malam pagi petang, malaikat maut tarik je nyawa besok habis. Ya. Habis mana benda yang nak dibawa dah tak ada lagi dah. Sebab jaga tu. Yang kita kena gunakan pada benda yang kita nak simpan ke sana tu. Ya, sebab dunia ni kita ambil sekadar keperluan. Ya, sebab kita perlu makan, perlu minum, kita bukan malaikat. Tapi jangan jadikan dia matlamat lain, keperluan lain. Jangan jadikan dunia matlamat, rosak habis. Jadikan dia sebagai keperluan. Kita ambil dunia sebagai perlu, ya, kita perlu makan, perlu minum dan sebagainya. Tapi keperluan di bawah daripada maknanya matlamat kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak. Apa makna matlamat Allah Taala? Jadi kita makna tunduk dan patuh pada dia, mengenali dia, mentaati dia, itu dipanggil atau matlamat besar gitu. Dan dalam riwayat yang lain, dan orang yang bahagia, golongan ahli sa'adah yang beruntung, ialah yang dapat pengertian dan pengalaman dengan kejadian yang terjadi pada orang lain. Jika telah tersebut, ya, perjalanan, ya, hikmat, siapa yang tidak mensyukuri nikmat bererti membiarkannya hilang. Sebab penambat dia adalah syukur. Bila dia tak syukur, hilang. Ya. Dan siapa yang mensyukuri bererti telah mengikat nikmat itu dengan tali ikatan. Ya, makna dia kuat ikatan dia apa? Bila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita syukur, Tuhan akan tambah. Bermakna orang bersyukur tu orang yang reti menilai al-mun'im, pemberi nikmat. Ya, bila kita nilai, kita mengerti kalau kita apa? Gerti berbahasa dengan orang yang memberi, kan? Di antara pemberian dia banyak kat rumah kita, macam-macam jenis buah-buahan, musim buah-buahan, kan? Tiba-tiba kita ajak dia naik pun tidak. Bawa pergi parang belah itu makan. Dia pun tengok kita, wah macam orang ni. Ini awal dan akhir yang kau harap kau tahu lagi. Ya, patutnya buah tu dian kau letaklah tepi, ajak dia tu kan naik. Dia tu tukang pemberi nikmat, kita raikan dia. Ya, dah balikkan salam dia, buburlah dalam apa? Dan sampul, jangan pakai kosong aja. Barulah tahun depan dia hantar lagi kan, maknanya itu. Ini pakai senyap aja, lepas tu buat dak bedal. Jawab dia tak menyamar dah. Kalau kita manusia pun macam tu, Allah Ta'ala lebih besar lagi. Dia mengenali orang yang akhlaknya baik, iaitu orang yang mensyukuri akan nikmat dia. Dan orang yang bahagia tu ialah yang dapat pengertian, ada kepahaman
dengan pengalaman yang terjadi pada orang lain. Juga telah tersebut pelajaran hikam. Ya, hikmat ni siapa yang tidak mensyukuri. Jadi kita tengok ya pada orang lain, masya-Allah. Ya, ada yang tak ada iman, lagi bahaya. Ya, yang tak kenal Allah Taala, ya, tiba-tiba kita tengok telah beri pada nikmat iman Islam, bukan kecil-kecil anak. Al-iman wal Islam wa huwa min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam tu nikmat paling besar, lesen untuk kita jejak kaki dalam riyadul jannah, taman syurga. Ya, cukup bagi tu. Kalau tak kira kita susah atas dunia pun ni benda jangan tak ada. Ni nikmat paling besar. Habis ya. Lepas tu kita wajib syukur dengan pohon iman yang Tuhan dah beri dalam kalbi kita ni. Kita syukur dan kita jaga dia. Siram dengan ilmu, siram baja dengan amal saleh. InsyaAllah supaya jadi pohon yang besar. Kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Seperti pokok yang besar, akar dia menjulam ke dalam bumi, pucuk dia menyapu awan. Macam pokok balak. Itu pun insyaAllah. So, kalau apa ujian datang pun dia mantap. Ya. Jangan akal tunjang pun tak ada, macam pokok togi. Dia sesar bukan tumbang, melayang terus. Itu sebab maknanya kena jaga nikmat besar iman yang Tuhan beri. Habis ya. Kemudian satu lagi kata Tuan Pengarang, la tudhishka waridatun ni'am anil qiyami bi huquqi syukri. Fa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. Jangan membingungkan kepadamu datangnya kurnia nikmat Allah Ta'ala yang bertimbun-timbun ya, untuk menunaikan kewajipan mensyukurinya. Sebab perasaan yang demikian bererti merendahkan harga ya, dirimu sendiri. Itu maksudnya. Apa maksud ini? Artinya engkau diperintah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala menurut kadar kekuatan yang diberikan oleh Ta'ala kepadamu, bukan sebanyak atau sebesar nikmat yang diberikan. Sebab itu tidak mungkin engkau akan dapat menunaikannya, tetapi besar nikmat yang besar sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau diharuskan mensyukuri, mana mewajibkan syukur nikmat menurut kadar mana kelemahan dan kekuatanmu. Mana kita syukur sekadar yang termampu. Kalau kita banyak nikmat macam mana nak syukur ni? Akan macam tu maksud dia. Ya. Tapi syukur yang paling besar apa? Memulangkan balik, memandang terus kepada dia. Jangan nampak diri kita tuan. Lenyapkan pandangan diri kita, pandang tu semua haza min fadli rabbi, itu kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memandang pada diri ni dia akan cacatkan proses ya rohani dia. Dia pandang diri dia hebat, oh dia hebat, dia handal. Allah. Kemudian Nabi Daud AS berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri pada tiap-tiap rambut akan nikmat. Pasal tak nikmat rambut tahu kita. Kita gunting rambut, kita cukur rambut kita, rambut tu tumbuh balik. Kita ada campur tangan tak dalam mengeluarkan rambut? Ada? Oh, picik keluar. Ada tuan. Ya. Itu cukuplah kita perhati betapa maifnya kita. Rambut yang tumbuh balik tu pun kita tak ada campur. Semua urusan dia kan. Ya, dan begitu yang lain. Berkata pada diri kita perhati. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada kamu tak perhati ya. Kita tengok darah yang berpusing berjalan cantik dalam seluruh badan tu. Ya, fungsi segala organ-organ kita perhati balik, masya-Allah. Kalau dikuit sikit macam mana? Dia kuit sikit kita sumbat lagi tu kan, mengelupur kita dan itu besar. Sebab tu memang saya setiap nafas kita iringi dengan ingatan kepada dia. Ya, menandakan syukur kita ke atas nikmat yang telah diberi. Ya, nikmat kesihatan, nikmat tu nikmat yang nikmat ilmu, nikmat zahir, batin, macam-macam nikmat lagi. Maknanya saya kita membanyakkan akan zikrullah setiap saat sentiasa dengan dia. Tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Daud AS berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri padanya tiap rambut tu ada nikmat di atasnya dan di bawahnya, maka bagaimana akan dapat menunaikan syukur kepadamu? Mana pandang nikmat terlalu banyak kan? Maka jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud, Hai Daud, Allah Ta'ala kata,
Aku memberi sebanyak-banyaknya sehingga tidak terkira, dan rela menerima yang sedikit. Masya Allah. Mana kamu syukur tu pun jadilah. Itu maksudnya. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, bila engkau mengetahui bahawa nikmat itu ada padamu itu daripadaku. Itu dia. Maknanya apa? Tiap-tiap nikmat yang kita ambil, wajib kita perasan ini dari Allah. Jangan tak perasan. Tambah teruk lagi dia berasa dari dia. Ni saya buat. Kalau tak ada saya, mana jadi? Itu lagi betul setan punya. Ya, orang pun puji dia. Wah, handal lah Tuan. Kalau Tuan tak ada, tak jadi program ni. Engkau tak kenal siapa aku. Itu lagi besar iblis. Padamkan pandangan kamu. Kamu siapa? Kamu abdi, fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Ya, kalau Tuan cut kita sekejap, dia kan habis terus. Ya, bertukar daripada hidup jadi mayat. Ya, jadi maknanya apa? Nikmat sebesar apa tadi itu? Pandang dari dia. Itu maksudnya. Haza min fadli rabbi. Ya, ini kurniaan dari Tuhanku. Itu dia. Tampal di kalbi kita ni. Ya, kadang orang ditampal kat kereta je. Haza min fadli rabbi. Kat kereta kita tampal, sini tak tampal, sini tampal dalam ni. Kita kenal bahawa ini daripada Allah, bukan dari kita. Sebelum kita hari dah siap pada azali, taksis iradat dah siap dah. Semua susunan Allah Subhanahu wa taala. Dia pandang itu. Dia pandang dia, matikan pandangan diri kita, maka nampak terang pandangan kebesaran, keagungan, tasarruf pengurusan Tuhan. Masya-Allah. Itu yang dikehendaki kita ni. Padamkan pandangan kamu. Jangan nampak kamu, ya, dan terangkan pandangan menghadap kepada dia. Itulah syukur nikmat sebenar. Mata ataka asyadaka birrah wa mata mana'ak asyadaka kahra. Itu besar tu kan. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilai. Mata atak, bila Tuhan beri kita pemberian dalam apa bentuk, kecil besar dunia akhirat apa segala pemberian semua dari dia. Dia beri itu sebenar apa tu? Rasa dia asyhadaka kah. Mana Tuhan memberi tu kita tengok musyahadah akan albir. Nama dia albir, pemberi nikmat, al-mun'im. Bermakna kalau kita ambil guna pakai nikmat Tuhan dan kita tak perasan mun'im, itu salah adab besar kita dengan Tuhan. Satu. Yang kedua sebalik pula. Wa mata mana'ak, dan bila dia blok, orang sihat, dia sakit, orang dapat, kita tak dapat. Apa sebenarnya itu? Asyhadaka kahra. Dia menayangkan kita supaya kita pandang. Bernama dia Al-Qahar, yang maha keras. Dia sentap, dia habis semua. Ya. Jadi maknanya muta'arifun. Fi kulli zalika muta'arifun. Dalam dua keadaan. Dia uluh, dia suruh kita kenal dia, pandang nama dia Albir, ismun minal asma'illah. Dan bila dia tarik, juga pandang nama dia Al-Qahar. Jadi dalam dia uluh kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Barulah, ya, tertunai matlamat insan dicempak untuk makrifat akan Allah Ta'ala. Ya, kalau tidak, dan dua-dua ulu tu pun tak kenal, tarik pun tak kenal, habis. Siapa dia tu? Tu orang kafir. Bagi kita orang mukmin jangan pakai sifat tu. Tu sifat orang yang tak mengenali tu. Orang mengenal Tuhan, dua keadaan. Dia ulu pun dia kenal, dia tarik pun dia kenal. Maka orang tu mendapat rahmat besar dan kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian dia kata satu lagi sini, yang engkau diperintahkan mensyukuri nikmat Allah Ta'ala menurut kadar kekuatan dan diberikan Allah Ta'ala kepadamu. Bukan sebanyak atau sebesar nikmat yang diberikan, sebab tidak mungkin engkau akan dapat menunaikannya, tetapi memberi nikmat yang besar, ya, sesuai dengan kebesaran Allah SWT, sedangkan engkau diharuskan, mana wajibkan mensyukuri nikmat menurut kadar kelemahan dan kekuatanmu tadi. Maka Nabi Daud SAW disuruh oleh Allah Ta'ala tadi apa? Sebab mengetahui bahawa nikmat itu ada padanya daripadaku. Itu dia. Itu penutup dia. Pembesar kali nak faham nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni. Dia setengah ulama ilhaqkan dia cantumkan dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, Umar bin Abdul Aziz, satu khalifah yang sangat warak. Ya. Zaman dia ni kalau kat kedai kopi kan, orang minum kopi apa, orang akan tanya, malam tadi entah baca Quran berapa juz. Ya. Kau dah kata berapa juz, kan? Sebab apa? Sebab pemimpin dia, Perdana Menteri dia Umar bin Abdul Aziz ni orang yang cukup kuat baca Quran. Dia masuk pejabat aja dia pegang Quran dulu. Dia baca Quran. Ini masuk pejabat tengok kartun. Belum tak baca kartun. Ya, tengok dia baca Quran dulu. Tidak ada yang paling besar kalamullah. Ya, kalam Allah Ta'ala. Dia baca Quran dulu. Nawir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan bacaan Quran. Kata ada rumah tak baca Quran, rumah tu zulmah, gelap. Ini dia marah anak dia. Anak saya degil lah Ustaz. Kita pun tanya, kau baca Quran dekat rumah? Tak baca. Kau pun sama degil ke?
Kau penduduk 5 anak kau. Ya, kau degil dengan perintah Tuhan, Tuhan ajar lah nak balas tu anak pula degil dengan kau. Kalau nak anak tu taat kita, kita taat kepada Allah Ta'ala. Tuhan balas anak pun taat kepada kita. Itu rahsia dia ni. Nakkan orang taat kita, kita taat kepada Ta'ala. Tapi bukan kita buat taat nak orang taat kita. Mana nak cari keridaan Dan Umar bin Abdul Aziz, zaman dia didirikan betul hukum syariat Tuhan kot cantik betul. Ya? Sehingga keberkatan tu, binatang buas tak bergaduh tu. Kalau anjing dengan singa tak bergaduh, anjing dengan kambing apa semua tak bergaduh tu. Aman, damai, Masya Allah. Itu keberkatan Tuhan turunkan pada zaman ya, Umar bin Abdul Aziz. Dan dia pesan, sekiranya besok engkau usung jenazah aku ke kubur, engkau keluarkan tangan aku. Dalam keranda tu keluarkan. Dah sampai kat kubur pun kau ikat balik. Apa maksud dia? Ya, aku sebagai raja, orang nombor 1 dalam negara, aku balik apa aku tak bawa. Tuan ni, ini dah anak berapa, anak dah bulut separuh. Bapak belum kojol lagi, anak dah separuh bulut. Ya, ni dah. Ya, dia buka tangan dia. Aku balik apa aku tak bawa. Jangan kamu tertipu. Tu dia. Dan dia semayang, dia sebagai khalifah. Dia semayang atas pasir, dia sujud. Kita tu imam masjid pun kadang-kadang sengit. Kami tinggi kapit. Kan? Dia kena kecil manis pula imam jaga gagung. Kalau letakkan kapit tinggi, tidak berdebus ke bawah. Ya, Umar bin Abdul Aziz dia tak pakai kapit. Ya, dia tu buang-buang. Dia nak sujud, dia nak rasakan khusyuk betul, khusyuk hati dengan dia sujud, dia hantarkan dai dia khalifah ni atas bumi tu tuan ni, atas pasir dia hantar. Itu dia antara cara-cara dia memproses rohani dia supaya lagi cantik. Itu Umar bin Abdul Aziz. Hebat, zaman itu hebat. Kemudian hamba mengucap, dia kata apa ni? Tiadalah Allah Ta'ala memberikan suatu nikmat kepada hamba, kemudian hamba itu mengucap Alhamdulillah, mana zahir dan batin dia rasa betul dari Allah syukur, melainkan nilai pujian Alhamdulillah tu jauh lebih besar daripada nikmat yang diberi tadi. Ya, sepatah dia kata Alhamdulillah tu tak sama dengan nikmat yang dia dapat pada zahir tu banyak. Itu belah besarnya. Mana bila dia kontak antara dia dengan Allah Ta'ala, maka ketinggian akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Iaitulah banyak kita bersyukur dan menjaga segala nikmat supaya nikmat itu kekal. Dan nikmat paling besar adalah makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian tamakunu halawatul hawa minal qalbi huwa da'un udal. Ini tajuk besar akan datang ni. Meresapnya manis hawa nafsu dalam hati kita tu penyakit yang sukar diobati. Mana boleh ubat tapi sukar. Kalau tak volume tu betul, takut dia tak tahu ubat. Ya, ini panggil da'ul udal. Akan datang dia akan bincang tajuknya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah. Alhamdulillah.